Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat kita yang sedang menonton sembang Kopirasi pada malam ini. Seperti biasa, kita akan live setiap minggu pada hari Rabu 9.15 malam secara virtual di Facebook dan YouTube Ansar Malaysia. So sebelum kita mulakan program kita sembang Kopirasi malam ni, mari kita mulakan dengan bacaan Umar Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Okay, Alhamdulillah malam ni saya Brother Aki dan bersama sahabat saya Encik Eddie, tapi Encik Eddie belum ada dekat talian lagi ni. Dan malam ni kita ada seorang lagi akan bersama kita bagi memeriahkan lagi sembang Kopirasi, iaitu Mariam. Khabar Mariam? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Brother Aki, apa khabar? Baik, baik. Assalamualaikum. Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okay, kita bersama dengan panel utama kita, Ustaz Nur Azman, yang akan membincangkan sambungan topik pada minggu lepas, iaitu mengenai Taifah Mansurah. Tapi pada malam ni insyaAllah kita akan kupas lagi detail bagaimana hakikat hidup bersama dengan Taifah Mansurah ni. Satu kelompok yang akan dibantu oleh Allah SWT yang telah dijanjikan kemenangan di akhir zaman. Satu topik yang sangat wajar untuk kita sama-sama dengar, yang kita tahu di kita ni sekarang ni di akhir zaman, zaman yang akan menggoncang iman kita. Jadi kita sama-sama ambil peluang yang masih ada ni, berusaha sungguh-sungguh minta untuk bersama dengan kelompok Taifah Mansurah. Jadi sebelum tu saya nak menyeru kepada semua sahabat-sahabat kita ni yang sedang menonton live malam ni untuk sama-sama bantu like, share dan tag sahabat-sahabat yang lain supaya tak terlepas live pada malam ni insyaAllah. Okey, so tanpa membuang masa, kita mulakan sembang Kopirasi dengan soalan yang pertama kita akan ajukan kepada panel kita, Ustaz Nazman, insyaAllah. Okey Ustaz, hari ni kan kalau kita tengok di sekeliling kita ni, terlalu banyak kumpulan-kumpulan yang mengatakan mereka ni memperjuangkan Islam, nak menegakkan Islam. Ada nama A, ada nama B, kumpulan A lah, kumpulan B lah. Jadi bagaimana kita nak kenal bahawa mereka ni berada di atas jalan yang benar, iaitu jalan Taifah yang dimaksudkan ni Ustaz? Okey, insyaAllah Ustaz, silakan. Alhamdulillah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang dikasihi brother Aki kita, juga Mariam serta sekalian hadirin hadirat sahabat-sahabiah, terutamanya mereka yang benar-benar berhajatkan untuk duduk bersama-sama dengan kebangkitan Islam. Sahabat-sahabat kita daripada Ansar, Angkatan Sukarelawan Rakyat dan juga daripada yang lain. Pertama-tama sebenarnya Taifah Mansurah ni dia bukanlah monopoli perseorangan atau di luar daripada kita seorang aja ataupun milik kelompok-kelompok tertentu yang ada, tetapi mereka ni tunduk kepada hawa nafsu, tunduk kepada keinginan mereka, tunduk kepada pahaman-pahaman Islam yang berterpisah-pisah, ataupun pahaman Islam yang mungkin secara juz'iyah, kita panggil secara bertompok-tompok lah, ambil sini tinggal sana begitu kan. Jadi yang pertama sekali sebenarnya kalau kita nak lihat bagaimana kita nak kenal Taifah Mansurah ni, kita kena patah balik semula kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi SAW. Taifah Mansurah ini yang nombor satu mestilah mempunyai kejelasan matlamat, pahaman dia. Kefahaman Islam ni kefahaman yang jelas, yang benar, dan kemudian dia tidak berlari daripada ittaba'ul Rasulullah SAW. Jadi yang pertama sekali kita petik daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, surah Yusuf ayat 108. Ni penting ayat ni. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ala ma wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah bahawa inilah jalanku. Qul hazihi sabili, inilah jalanku. Jadi jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ni satu saja, dia tak ada banyak. Jalannya satu je. Cumanya pada hari ini oleh kerana kita tidak ada suatu Amirul Mukminin, maka dia ada banyaklah orang yang berjalan di atas pelbagai tadi, tetapi jalannya satu saja. Apa jalannya? Ad'u ilallah. Itu jalan yang membawa manusia itu kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan hanya membawa kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu, kepentingan tertentu, perkauman tertentu, tetapi bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala basiratin, iaitu mereka yang bawa kepada Allah ini dia ada basirah dia ada hujah dia ada keyakinan dia ada kekuatan dia, and ana wa manittaba'ani, dan dia seorang yang mengikuti sunnah Nabi. Ana wa manittaba'ani, dan dialah yang mengikut aku. Tadi mengikut Nabi SAW tadi, wa subhanallah, masya-Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan dia bukan orang yang mensyirikkan Allah. Jadi Taifah Mansurah ni ada beberapa ciri. Yang pertama sekali, dia mestilah mengajak manusia kepada Allah. Itu nombor satu. Mengajak manusia kepada agama Allah. Dia bukan menyeru kepada perkauman. Dia bukan menyeru kepada harta, kepada dunia dan sebagainya, tetapi dia mesti menyeru dan membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mesti mengikuti apa yang digambarkan ittiba'ur Rasul. Sebab tu Allah gunakan kataan di sini wa manittaba'ani. Dan ittiba' maknanya kita ni attaba'ani, kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ittiba'ur Rasul, dia mengikut sunnah. Dia bukan hanya sekadar satu kelompok dinamanya Islam, mungkin kumpulan Islam, mungkin universiti Islam, mungkin parti Islam, mungkin apa saja di Islam, tetapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sunnah sallam itu adalah atas basirah, atas hujah-hujah yang nyata. Dan di sini digambarkan yang akhir sekali, wa ma ana minal musyrikin, dia adalah mereka yang mentauhidkan Allah. Jadi seruannya itu seruan untuk meninggalkan syirik, meninggalkan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam konteks teori dan dalam konteks amali. Jadi ada beberapa perkara yang disebut kat sini, kita kena cek. Yang pertama sekali, Taifah Mansurah membawa manusia menjadi hamba Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala secara total. Itu nombor satu. Sebab tu Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku, iaitu Allah, menjadikan manusia dan jin dan manusia itu melainkan untuk berubudiyah. Jadi nombor satu, mengajak beribadah. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang tidak mengajak kepada ibadah, itu bukan Taifah Mansurah. Begitu juga yang kedua, menegakkan apa yang digambarkan
sunnah ittabi', itu kita mengikut sunnah Rasulullah tadi, iaitu menegakkan khalifatul fil ardh. Maknanya kita menegakkan Islam, menegakkan Islam secara menyeluruh, secara syumul. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua, dia mesti untuk menegakkan sistem Allah. Jadi Taifah Mansurah ni dia bukan hanya sekadar dia buat sesuatu dalam keadaan yang terpisah-pisah, tetapi sebenarnya dia nak menegakkan apa yang digambarkan khalifatu fil ard. Sebab Allah firman dia nak jadikan kita sebagai itu. Jadi Taifah Mansurah mesti ada cita-cita macam itulah. Yang ketiga, dia mesti menegakkan Islam ini secara komprehensif. Secara komprehensif. Allah gambarkan dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun. Maka tidaklah dikatakan kamu itu, maka demi Tuhan kamu, fala wa rabbika an la yu'minun, tidaklah beriman seseorang itu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehinggalah kamu menghukum, melalui, menjalankan, menjadikan hukum Allah itu sebagai hakim dalam semua perselisihan, semua perkara. Jadi Allah gambarkan bila kita menegakkan hukum Allah itu, maka itu sebahagian daripada khalifah fil ard. Dan nak menegak agama Allah ini pula, nak mengajak pada Allah ni pula, dia bukan hanya ikut selera dia buat benda yang baru, tetapi dia mestilah ittiba'ur rasul, bagaimana digambarkan ayat tadi, dia mestilah berdasarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kul hazihi sabili ad'u ila Allah, katakanlah inilah jalanku, iaitu menyeru kepada Allah, ala basiratin ana wa manittaba'ani, ana wa manittaba'ani, iaitu mereka yang mengikut apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu tanda besar juga kita tak tahu ini Taifah Mansurah ni, dia tidak ikut arus. Arus apa? Arus yang digambarkan oleh Nabi SAW sebagai arus yang merosakkan di akhir zaman. Lepas tu Allah gambarkan dalam surah Al-An'am ayat 116, Allah gambarkan wa in tuti' aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jadi Allah gambarkan wa in tuti' aksara man fil ard, jika dan sekiranya sesungguhnya jika kamu mengikut in tuti' aksara man fil ard, kamu ikut daripada majoriti yang ada di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka kamu akan disesatkan daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mereka itu hanya bergantung kepada sangkaan-sangkaan. Sebab itu kat sini nak sebut bagaimana keadaan orang-orang yang benar-benar mengikut Taifah Mansurah ni. Yang pertama, dia mesti mengajak kepada Allah. Dia bukan mengajak kepada yang lain. Yang kedua, dia mengajak kepada agama Allah, al-Islam. Dan yang ketiga, dia mengikut apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Mesti ikut sunnah. Mesti ikut sunnah. Kalau dia tak ikut sunnah, dia bawa sama-sama sendiri, ikut kepala sendiri, ikut kepandaian sendiri, ikut cara sendiri, tak ada ilmu langsung tentang sunnah, tidak ada ilmu langsung tentang apa yang telah dibuat oleh Rasul SAW tadi, maka itu bukan juga Taifah Mansurah. Secara definisinya begitulah. Dan kemudian dia tidak mengikut arus. Mengikut arus maknanya dia tidak ikut sangkaan-sangkaan, sangkaan orang. Mengikut apa yang orang agak-agak, mengikut ramai orang cakap. Lepas ni kita akan dapati ramai orang ikut orang ramai. Macam sekarang ni, media. Kita ikut media aja. Apa media cakap, media massa, terutamanya media yang dikontrol oleh Zionis, media dikontrol oleh orang-orang yang ada kepentingan yang memusuh Islam. Apa yang dibuat, apa yang cakap, semua kita terima. Jadi ini adalah merupakan perkara yang satu perkara yang tidak ada kepada mereka yang mahu ataupun yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu lebih kuranglah insya-Allah. Mudah-mudahan kita nampak bagaimana Taifah Mansurah ni satu yang sangat jelas. Dia mesti membina kekuatan apa yang Allah perintah, insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih Ustaz. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi ada beberapa poin yang saya dapat. Maksudnya pertama, dia mesti bawa manusia tu jadi hamba. Kemudian dibawa mengajak kepada agama Allah. Dan ikut sunnah. Dan beberapa faktor lagi. Tapi yang pastinya rasanya semua kita perlu ilmu, betul tak Ustaz? Ya, betul. Kena ada ilmu. Ya. Sebab kalau kita perasan, sekarang ni semua orang claim Islam. Dia Islam lakalah secara teorinya.
Tak kisahlah pertubuhan tu ada banyak, cumanya mungkin berbeza-beza bahagian, ada yang bahagian politik, ekonomi, pendidikan, ada yang dakwah, malah ada yang claim mereka memang menegakkan khilafah. Jadi Ustaz, daripada faktor-faktor Ustaz cakap tadi, bagaimana kita nak pastikan betul-betul yang benar mereka ni mengikut sunnah Rasulullah SAW dan paling tidak menghampiri kepada sunnah? Adakah kita perlu join mereka dahulu, kenal pasti ataupun bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, yang pertama sekali kita mesti ilmu. Ilmu ni tak lain dan tak bukan, simple aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang ada syahadah tu, maka dia dah ada ilmu paling asas. And asyhadu an la ilaha illallah. And aku naik saksi bahawa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada apa yang ada yang wujud illallah melainkan Allah. Dan aku naik saksi juga bahawa Muhammad Rasulullah. Maksudnya kita hanya menerima sistem yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna dina 'indallah al-Islam. Dan kemudian sebab itu dalam hal ini kita melihat bahawa kita tak dibenarkan untuk mencampur adukkan. Jadi macam mana kita nak tahu sekiranya mereka ini benar-benar mengikut sunnah atau tidak, kan? Kita tidak melihat kepada mereka adanya unsur-unsur bercampur aduk. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur aduk antara al-haq dan batil. Bila hak dengan batil itu dicampur aduk, tak betul lah tu. Walaupun namanya Islam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah gambarkan famaza ba'dal haq illa dhalal. Maka yang selain daripada yang benar itu semua itu adalah merupakan satu kesesatan. Di sinilah yang pertama sekali kita nak melihat bahawa konsep yang kita nak sama-sama faham bahawa Taifah Mansurah itu adalah merupakan sifat utamanya mengambil Islam secara menyeluruh. Itu sifat utama. Dan dia mengambil Islam secara menyeluruh tanpa mengabaikan satu aspek pun. Ataupun dia hanya sekadar fokus kepada aspek lain dan mengabaikan aspek-aspek yang lain. Jadi nombor satu, dia mesti mempunyai kefahaman Islam, amalannya juga secara menyeluruh. Kemudian yang kedua ialah dia mesti memerhatikan bahawa Taifah Mansurah ni dia bukan sebab nak buat semua sekali tak mampu, maka dia akan melaksanakan secara berperingkat mengikut prioriti dan keseimbangan at-tawazun. Jadi yang kedua, untuk melaksanakan pembinaan kekuatan tadi ataupun melaksanakan amalan-amalan Taifah Mansurah tadi, dia secara menyeluruh, tetapi dia mesti bermula dengan perkara yang prioriti, dia mengenai aulawiyat. Aulawiyat ni maknanya kita mendahulukan perkara yang paling penting daripada yang penting-penting. Nak buat banyak tapi maknanya nak ambil mana satu dulu, nak buat mana satu dulu. Kemudian dia kena pastikan juga sifat tawazun. Tawazun ni dia seimbang. Metode Taifah Mansurah ni dia bukan ekstrim. Dalam bahagian janggut, maksima. Janggut tu maksima. Dalam bahagian jubah, maksima. Dalam bahagian pakaian, maksima. Tapi bahagian lain, sembahyang, minima pun tak ada. Kadang ada, kadang tak ada. Contohnya, bahagian ibadah, maksima. Bahagian ibadah, maksima. Tapi bahagian tazkiyah nafs, minima pun tak ada. Pembersihan jiwa, minima pun tak ada. Jadi kita kena ada sifat tawazun. Tawazun ni maknanya seimbang. Kita seimbang menyimbangi. Maknanya Taifah Mansurah itu dia punya sifat untuk melaksanakan sesuatu secara seimbang, menyeluruh dan seimbang. Dia tidak meremehkan satu aspek dalam Islam dan dia hanya memfokus kepada satu aspek. Sebab itulah kita nak melihat di sini yang saya nak bacakan di sini, apa yang telah saya tulis dalam nota ini. Antaranya ialah bahawa jamaah Taifah Mansurah ini yang mana dia punya sistemnya, manhaj ni itu sistem dia tidak tertegak hanya kepada satu-satu aspek saja. Yang pertama contohnya dia tertegak pada dakwah saja. Dia cerita dakwah saja, tabligh, dakwah tabligh. Yang lain tak ada. Contohnya dia hanya fokus pada dakwah semata-mata, mau'izah dan irsyadat, iaitu dia memberikan penerangan-penerangan, peringatan-peringatan. Taifah Mansurah juga bukan satu jemaah yang mana keseluruhan manhaj dan sistem tu hanya berhati kepada proses jihad saja. Nak berjihad aja, nak berperang aja macam itu kan. Jadi dia punya proses daripada awal sampai akhir, dia fikir nak berjihad aja, nak kalahkan orang dengan pedang aja contohnya. Dia fokus pada pedang aja, dia fokus pada panah aja, dia fokus pada silat aja. Jadi Taifah Mansurah juga bukan jamaah yang mana manhajnya, sistemnya, perhatiannya hanya terikat kepada jihad. Juga
Taifah Mansurah juga bukan jamaah yang mana dia berdiri di atas prinsip mencari ilmu, fiqh semata-mata. Maknanya dia kata dia ni kerjanya bagi taklim aja. Kerja dia bagi ceramah aja. Sebab tu jahiliah tidak marah. Jahiliah tidak kisah dengan penceramah bebas. Hari ini kita banyak penceramah bebas. Jadi penceramah bebas ni dia buat majlis manhaj, dia hanya mengajar saja. Mengajar. Tanpa contohnya ada pembentukan. Adanya tarbiyah dan takwim. Jadi dia sekadar dakwah saja. Dia sekadar mengajar saja. Jadi Taifah Mansurah bukan jamaah yang hanya yang tertegak di atas prinsip-prinsip mencari ilmu, fiqh semata-mata. Jadi kita buka kelas, kita buka kuliah. Kemudian itu sahaja yang dibuat. Tanpa aspek-aspek yang lain kita tinggalkan. Contohnya kita ceramah. Kita ada pendakwah sejuta umat. Kita ada pencetus ummah, PU. Kita ada para duat sebut da'i A, B, C, da'i azman lah, da'i apa macam jenis da'i sekarang ni. Jadi kita lihat kan, Taifah Mansurah bukan hanya, maknanya bagus, tapi bukan hanya fokus kepada kita kata majlis-majlis ilmu, fiqh, tanpa kita menyusun dan memberi perhatian kepada aspek amalan. Nak amal macam mana, nak meningkatkan macam mana, nak islah macam mana. Juga Taifah Mansurah juga bukanlah jamaah yang manhaj dan sistem itu berdiri di atas prinsip membanyakkan ibadah. Jadi kerja kita ni banyakkan ibadah saja. Pastikan semua sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang yang ada yang boleh dibuat kita buat. Ataupun zikir-zikir, kita banyakkan zikir saja. Semata-mata kita kata kita ni dah Taifah Mansurah ni bila kita berzikir je. Yang lain tak apa, yang lain tak payah. Tidak mematikan kita zikir, kita ibadah. Kita tidak melihat kepada faktor tazkiyatun nafs contohnya. Duduk macam mana kita nak membersihkan dosa kita. Macam mana kita nak memperbaiki sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat yang mulia yang ada pada kita. Ataupun setengah-setengahnya hanya memikirkan tentang tarbiyah saja. Pembinaan diri. Yang lain-lain dia kita kesepi. Jadi sebab itulah. Cara ringkas kita gambarkan di sini. Bagaimana kita nak melihat sesuatu pergerakan yang disebut Taifah Mansurah itu, dia merupakan satu pergerakan yang menyentuh semua aspek dalam Islam. Semua aspek. Bukan hanya aspek-aspek tertentu. Bukan hanya fokus pada aspek-aspek yang 1, 2, 3, tetapi dalam keseluruhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kita lihat Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi Taifah Mansurah dia bukan hanya fokus kepada satu aspek. Jadi apa yang dibuat oleh Taifah Mansurah itu, amalan-amalan mereka adalah merupakan integrasi daripada semua aspek dalam Islam. Contohnya kalau dibuat ladang rakyat, dia bukan hanya fikir macam mana supaya ladang rakyat itu berjaya, boleh memberikan satu hasil yang banyak, hasil yang bermutu tinggi dan sebagainya, ataupun hasil yang boleh dijual dan menjadi menjana dana dan kekayaan. Tapi di dalam ladang rakyat itu ada unsur-unsur yang tarbawi, unsur yang mendidik, unsur yang boleh membina kekuatan seseorang itu. Jadi ringkasnya dia sebut kat sini, tersimpan di dalam Taifah Mansurah itu, anggota-anggotanya menghayati semua unsur kebaikan. Jadi semua perkara yang kebaikan itu dengan segenap makna-makni dalam Islam itu, maka mereka akan berhidup bersamanya. Mereka lah juru dakwah ataupun kita kata para duat dengan cara yang terbaik, dengan mengajar atas dasar ilmu dan fiqh, dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Di satu sisi yang lain pula, mereka lah yang merupakan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang mencegah kepada kemungkaran, memerintah kepada kebaikan, dan mereka berjihad pada jalan Allah, tidak takut kepada kepada celaan-celaan orang-orang yang mencela kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dari satu sudut yang lain, Taifah Mansurah ni ahli-ahlinya juga, mereka adalah seorang yang pencinta kepada ilmu. Mereka dalam mencari ilmu, mendalami fiqh mereka, kehidupan mereka. Kalau mereka ni bukan ulama, orang alim, mereka adalah penuntut ilmu. Jadi ahli-ahli di dalam Taifah Mansurah juga merupakan penuntut ilmu. Mereka juga merupakan orang-orang yang amat peduli cakna, yang prihatin terhadap keadaan dan urusan umat. Jadi apa berlaku pada umat hari ini, ada banyak AV, kesan-kesan sampingan,
Hari ini ada banyak masalah-masalah ekonomi dan dia mengambil perhatian. Dia cakap perhatian dengan konspirasi-konspirasi, pakatan jahat yang dirancang oleh musuh. Dia tahu juga apa di pakatan jahat musuh yang dirancang untuk menghancurkan Islam dan ummahnya. Sehingga akhirnya mereka akan mengenal siapakah para mujrimin, siapakah orang-orang yang suka buat dosa ni. Siapakah yang ada bawa kefahaman-kefahaman yang menyesatkan, kefahaman yang boleh merosakkan dan boleh menjadikan Islam itu jatuh. Sebab tu Allah berfirman dalam suratul An'am ayat 55, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikian itulah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran satu persatu, semua segala yang ada tu supaya jelas kepada mereka itu siapa dia orang-orang yang mujrimin, iaitu orang-orang yang buat dosa. Jadi Taifah Mansurah ini juga pada masa yang sama tidak melalaikan dalam aspek-aspek tarbawi, aspek tarbiyah, pendidikan, aspek islah, macam mana nak baiki diri, mesti membaiki diri. Sama ada dari sudut hatinya, pemikirannya dan amalan dan sebagainya. Memperbaiki diri dan meningkatkan kepada kekuatan. Dan inilah merupakan perkara yang berlaku dalam Taifah Mansurah. Sebab itulah bila Allah berfirman, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa sahaja yang diperintahkan oleh Rasul, kamu ikut, kamu taat. Apa sahaja yang dilarang oleh Rasulullah, kamu tinggalkan. Jadi asas pergerakan mereka ialah membina kekuatan jihad, dakwah dan tarbiyah. Jadi menyeluruh. Jadi kalau kita tengok, mereka akan buat satu tu secara berperingkat-peringkat. Jadi sebab tu kalau kita tengok ada satu-satunya hanya fokus politik saja. Tarbiyah dia tinggal, dakwah dia tinggal. Yang penting politik. Ataupun ada yang penting ekonomi. Kita nak kena bangun umat ni. Kerana kita kena proses ekonomi kita, kena bagi kita kaya. Bila kaya boleh sedekah boleh hidup umat ni. Maka dia fokus pada ekonomi. Tapi dia tinggal bahagian tarbiyah, tazkiyah nafs. Dia tinggal bahagian ilmu dan dakwah. Jadi perkara ini akan menyebabkan kepincangan yang berlaku. Sebab itulah kita lihat di sini dalam keadaan banyak yang ada di depan kita ini, mesti kita kenal dan jelas bahawa kumpulan dan gerakan yang kita nak bersama itu mestilah gerakan yang hakikatnya membina kekuatan jihad, kekuatan untuk menegakkan Islam, kekuatan dakwah untuk menyampaikan manusia ini kepada Allah, dan kekuatan tarbiyah itu untuk mengislahkan diri mereka supaya mereka itu lebih kuat dan lebih mampu untuk meningkatkan apa yang digambarkan tadi al-Islam, insya-Allah, sistem Islam. Jadi kita harap dapat jelas lah. Nak tanya, jelas Ustaz, tapi macam takut pun ada, seram pun ada. Sebab maksudnya Ustaz, tak semesti orang tu baik, walaupun dia baik, orang yang baik, tapi sebab dia dakwah sahaja, dia tak peduli yang lain, ataupun dia ialah ibadah sahaja, dia tak peduli, tapi dia orang baik. Adakah bermakna mereka ni tak dipilih dalam Taifah Mansurah tu? Auzubillah min zalik. Macam mana Ustaz? Sebab Taifah Mansurah ni dia sebenarnya digambarkan oleh Allah SWT sebagai orang yang terpilih. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah ukhrajul linnas. Jadi digambarkan sini Allah SWT mengeluarkan daripada kalangan orang-orang beriman itu ialah orang-orang yang akan melaksanakan kerja-kerja yang sebenarnya ma'ruf nahi munkar tadi, orang yang terpilih. Ya, sebab tu kita nak bila sebut tentang Taifah Mansurah ni, sebenarnya yang kita nak kena faham, dia bukan hanya sebagai satu pertubuhan, dia bukan hanya sebagai satu kita kata satu yang kita bersama-sama, tetapi sebenarnya aspek ialah untuk kita membina satu kekuatan. Kekuatan apa? Melaksanakan ubudiyah, ibadah kepada Allah, menegakkan khilafah Islam, iaitu menegakkan sistem Allah SWT. Jadi dia mempunyai kaitan yang rapat dengan perjuangan dan kebangkitan. Jadi kalau kita tidak berjuang, sebagai contoh, kita baik, kita mencuri, tak mencuri, kita tak buat jahat, kita sembahyang, kita puasa, tapi kita tidak mahu menegakkan Islam, tidak ada istilah jihad di situ, tidak ada istilah membina kekuatan umat di situ, maka kita hanya beramal untuk sistem yang ada pada manusia saja. Beramal dengan sistem jahiliah tadi. Jadi sembahyang kita tu tak bawa kepada kemuncak. Puasa kita tak bawa kepada kemuncak. Sedangkan sembahyang, puasa semua tu adalah sebagai zat, sebagai bekal untuk kita membina satu kekuatan, sebenarnya begitu. Jadi bila kita lihat ini, ada orang baik, tetapi baik itu dia sekadar
baik tapi tidak berangkat. Sebab tu Allah gambarkan menggunakan perkataan berangkat, keluar. Jadi sinilah kita lihat bagaimana orang yang ada ini, maka mereka akan mempunyai kekuatan yang kita masukkan tadi itulah, barulah dia didefinisikan sebagai orang-orang yang berada di dalam isabah ataupun taifah yang boleh ataupun yang mendapat pertolongan daripada Allah SWT, insya-Allah. Tapi Ustaz, wallah, sekarang ni ramai juga sekarang ni yang menyatakan bahawa mereka ni sedang berjuang, Ustaz. Jadi apa sebenarnya hakikat perjuangan dan kebangkitan ni, Ustaz? Jadi ini perkara yang penting. Jadi bila sebut Taifah Mansurah ini, dia bukan hanya sekadar orang yang beramal, berzikir, cari ilmu, buka madrasah je kan. Tapi kita bagi servis pada sistem riba, bagi servis pada sistem sekular, bagi servis pada sistem liberal dan plural kan. Jadi sebenarnya yang digambarkan Rasulullah tadi ialah Rasul gambarkan bahawa Taifah Mansurah itu bila dia dah ada kesedaran, kekuatan untuk dia nak berfikir dan bergerak tadi, maka perjuang itu bermula dengan i'dad. I'dad inilah persiapan dan ikhtiar. Sebab tu Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 60 tu, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Dan Allah gambarkan dan persiapkanlah diri kamu itu untuk menentang mereka. Maknanya membina kekuatan musuh-musuh yang ceroboh, musuh-musuh yang menghancurkan umat Islam tadi. Segala jenis kekuatan, dengan segala jenis kekuatan yang ada. Ya, sebab itu Taifah Mansurah ini saya nak sebut sinilah sama-sama kita nak faham. Hakikatnya lah mereka yang berada dalam Taifah Mansurah ni bukan hanya sekadar gerakan untuk macam kita nak pergi haji. Pergi haji, ramai-ramai pakat pergi haji. Pakai umrah, pakai ihram sama-sama. Pakai bawa beg sama-sama. Duduk dalam satu kelompok sama-sama. Tapi kita sekadar haji saja. Kita tak fikir bahawa haji itu sebenarnya menyatukan hati-hati, menyatukan ummah, membina satu perasaan kesatuan, wahdatul amal, wahdatul ummah. Jadi haji itu sebenarnya lebih lagi daripada setakat itu. Puasa sama. Bila kita puasa serentak. Serentak satu Ramadan tu mesti puasa. Serentak maknanya satu yang bersifat wahdah, satu kesatuan. Jadi sebab tu bila kita faham akan hakikat bahawa perkara yang penting pada hari ini bukan kata tak penting, haji umrah penting. Tapi bukan hanya sekadar umrah, haji, ibadah khusus tadi, tetapi sebenarnya ialah kita mengikat diri kita dengan wa'adul mastata'tum min quwwah. Iaitu kita mengikat diri kita dengan persiapan-persiapan untuk membina kekuatan. Yang ini digambarkan oleh Allah ni, surah Al-Anfal ayat 60. Sebab tu hakikat Taifah Mansurah yang digambarkan oleh Rasul SAW itu ialah mereka yang berada dalam Taifah itu mesti mengikat diri mereka dengan perjuangan. Bermula dengan persiapan perjuangan, dipanggil ar-ribat. Dipanggil ar-ribat sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, afdal jihadikum. Dan sesungguhnya yang sebaik-baik afdal jihadikumul ribat, iaitu sebaik-baik perjuangan jihad itu adalah ar-ribat. Dan di sinilah Allah gambarkan kepada kita, contohnya dalam surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah an la'allakum tuflihun. Jadi Allah gambarkan di sini dia tiga peringkat orang Islam hari ini. Ini yang Maryam sebut tadi. Yang pertama sekali, orang Islam, orang beriman yang boleh bersabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru, boleh sabar. Tapi sabarnya itu peringkat sekadar sabarlah macam itu. Masih lagi sakit, masih lagi ada rasa terancam, rasa terputus daripada Allah. Kemudian Allah gambar apa? Isbiru wasabiru, dan dia memperkuatkan sabarnya. Ini orang yang mula berfikir tentang bagaimana dia nak mempersiapkan dirinya. Wasabiru, maknanya dia menguatkan sabar dia. Kemudian Allah gambar warabitu. Warabat itu inilah ribat. Dia mengikat diri dia dengan perjuangan. Jadi kesabaran, dia mengikat diri dengan perjuangan. Warabitu. Jadi ini yang Allah gambarkan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi nak dapatkan takwa kepada Allah ni haqqa tuqatih, dalam ayat yang lain yang kita dengar selalu tu, dalam
dalam apa ni khutbah Jumaat kan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nak haqqa tuqatih mesti duduk di dalam taifah mansurah. Kenapa? Kan dalam taifah mansurah bukan sahaja beriman, dia sabar. Bukan saja sabar, dia memperkuatkan kesabaran. Bukan saja dia memperkuatkan kesabaran, dia warabitu, dia mengikat diri dia dengan perjuangan. Jadi sinilah Allah gambarkan la'allakum tuflihun, supaya mudah-mudahan kamu mencapai kemenangan. Jadi sinilah kita lihat bagaimana Allah gambarkan kepada kita bila kita duduk dalam satu perkumpulan, pergerakan kehidupan kita, maka kita nampak bahawa kita bukan sama macam orang lain setakat sabar je. Susah sabar, tapi memperkuatkan kesabaran sebab ujian akan bertambah. Bukan saja memperkuatkan kesabaran, kita kena ribat, kita kena ikat diri kita dengan kesabaran, dengan perjuangan tadi. Dan ni satu ayat yang Allah tegur kita, dalam surah At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruj, dan kalaulah mereka mahu keluar, la'addu lahu uddah, nescaya mereka akan memperkuatkan ataupun meningkatkan, mempersiapkan diri mereka dengan persiapan. Jadi Allah gambarkan kalau kamu betul nak duduk dalam taifah mansurah ni, nak duduk dalam kebangkitan ni, maka mereka akan mempersiapkan diri dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Kan? La'addu lahu uddah. Walakin karihallah, tetapi Allah Taala tidak suka kepada mereka itu, kan? An ba'athahum fasabbatahum wa qila qudud ma'al qa'idin. Maka Allah jadikan mereka ni orang tinggal, duduk. Orang lain bergerak pergi gotong orang ramai. Orang lain bergerak pergi buat satu kerja dakwah, bergerak buat sesuatu perkara besar untuk membantu dan membangkitkan umat tadi, kan? Allah tak pilih dia. Maka dia duduk situ tengok aja. Dia tahu dia tengok aja. Maka Allah menggantikan qila qudud ma'al qa'idin. Tinggallah kamu bersama orang-orang yang qa'idin, orang yang duduk, orang yang tak buat apa-apa. Jadi inilah bezanya antara orang-orang yang berada dalam taifah mansurah yang digambarkan Rasulullah dengan orang yang berada dalam persatuan, dalam pertubuhan, dalam satu gerakan yang hanya mengikut arus sahaja. Mereka duduk tengok, mereka duduk ikut apa yang alam harus tanpa ada al-ribat tadi, keterikatan dengan perjuangan yang digunakan untuk wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, untuk membina satu kekuatan. Jadi ini perkara yang sebenarnya kita sama-sama buat muhasabah lah. Bukanlah kita ni orang yang terbaik, kan, nak cakap begitu semua. Kita ni pun sama-sama baru nak baiki diri kita, sama-sama nak membina kekuatan. Jadi kita nak kena fahamlah mula-mula ni bahawa sebenarnya tidak cukup hanya sekadar berada dalam satu kelompok orang yang beriman, orang yang Islam tadi, tapi mestilah kelompok itu sentiasa dalam keadaan terikat dengan perjuangan dan kebangkitan. Dan insya-Allah kita sedang berada di era-era kebangkitan ini, insya-Allah. Acik Edi dah sampai dah. Banyak nak kena perbaiki ni, Ustaz. Ya. Acik Edi apa khabar? Sama-sama. Baik, alhamdulillah. Masuk juga Acik malam ni. Minta maaf lah lewat sikit. Ada urusan sikit tadi. Apa? Okay, nak ucapkan assalamualaikum pada semua yang ada pada malam ni. Minta maaf ada urusan sikit tadi. Jadi saya pun dah agak lewat, tapi bersemangatlah untuk bersama malam ni, insya-Allah. InsyaAllah. Apa namanya, tengok wajah Acik Edi teringat sahabat kita Cikgu Amin, ayahnya tadi semalam Ya, betul-betul. Jadi mudah-mudahan Allah merahmatilah almarhum ayahanda Cikgu Amin ni, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada dia kebaikan di dunia dan akhirat, insya-Allah. Kalau kita siapa-siapa yang nak buat sembahyang solat sunat ghaib boleh, cuma kita nak tahu namanya. Nama penuh ayahanda, mungkin kita boleh buat solat sunat ghaib daripada jauh, insya-Allah. Mudah-mudahan doa kita tu dapat sampai ke dia juga, insya-Allah. Mungkin boleh nasib boleh sampaikan nanti, insya-Allah. Teruskan. InsyaAllah. InsyaAllah, Ustaz. Okay, kita sambung, Ustaz. Macam sekarang ni kan kita sedia maklum dalam perjuangan, dalam jihad, dakwah, takbiyah,
kita perlukan kekuatan. Itu paling utama. Rasanya siapa yang tak kuat mungkin akan tumpas, akan tarik diri kan Ustaz. Dan satu perkara yang memang dituntut dalam pergerakan Rasulullah SAW, di mana sahabat-sahabat baginda SAW sendiri memang semuanya ada kekuatan luar biasa. Walaupun hakikatnya majoriti sahabat-sahabat Nabi, baginda Nabi adalah golongan-golongan yang dhaif, kalau kita boleh kata, yang susah. Tapi mereka lah pejuang yang sebenarnya. Jadi Ustaz, boleh Ustaz kongsi apa kekuatan yang diperlukan, yang patut ada dalam Taifah Mansurah ni? Dan apa ujian-ujian dalam kita nak membina kekuatan tu? Mesti ada ujian. Jadi apa, mungkin Ustaz boleh kongsilah ujian-ujiannya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Pertama sekali kita sebut tadi ciri-ciri Taifah Mansurah tu dia terikat dengan perjuangan. Dia bukan hanya sekadar persatuan biasa, persatuan matematik, persatuan memancing, persatuan bola sepak, macam itu kan. Dia ada perjuangan. Dia ada satu perjuangan, dan perjuangan tu maknanya dia ada satu misi dia untuk membina kekuatan. Yang mana dengan kekuatan itu yang digambarkan oleh Allah tadi, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Jadi Allah memerintah kita supaya membina kekuatan tadi. Maka secara umumnya para ulama kita, ulama haraki, ini bukan ulama biasa ni, ulama haraki, ulama yang mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ulama yang mengkaji pergerakan para sahabat, pergerakan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampailah kepada Osmaniyah, kemudian pergerakan Islam selepas sampailah ke zaman kita. Jadi bila kita melihat daripada kajian yang dibawa oleh para ulama kita, sekurang-kurangnya untuk membina kekuatan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah ini, ada 3 kekuatan. Dan 3 kekuatan ini mesti kita bina. Kekuatan yang pertama digambar sebagai kekuatan iman. Al-iman, kuwatul iman. Jadi kekuatan iman ni adalah merupakan satu kekuatan yang mana wajib ada kepada semua. Kekuatan iman inilah kekuatan yang mana digambarkan sebagai suatu yang menjadi asas kepada yang lain. Bermula dengan kekuatan imannya proses tazkiyah nafs. Bermula dengan proses membina kesedaran untuk kita membersihkan jiwa kita. Dia sudah proses. Dan sudut ilmu mesti kita belajar tentang sifat-sifat Allah, ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Iman ni dia bermula dengan kenal Allah. Dia bermula dengan kenal Allah, kemudian bagaimana kita nak berhubung dengan Allah. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Allah. Bagaimana kita nak melahirkan sifat-sifat uluhiyah contohnya. Sifat-sifat sayang kepada Allah. Sifat-sifat al-khawfillah. Sifat-sifat takut pada murka Allah. Sifat-sifat ar-raja'. Sifat kita berharap kepada Allah. Hati ini berharap kepada Allah. Tawakal. Hati ini bergantung kepada Allah. Jadi maknanya proses iman. Al-iman inilah yang menjadi kekuatan. Sehingga iman itu menjadi masdar wahid. Jadi satu-satunya sumber semua amalan kita. Kita nak belajar, kita nak bekerja, kita nak bergaul, berkawan, berkahwin. Kita nak buat apa sahaja, semuanya masdarnya satu. Sumbernya satu, iaitu al-iman. Jadi iman ni satu kekuatan. Sebab tu hari ini, kalau iman kita hari ini tidak meningkat sama macam semalam, maka kita ni seolah-olahnya rugilah. Kalau iman kita ni teruk daripada semalam, teruk lagi daripada semalam, maka sebenarnya kita ni mendekati kebinasaan. Jadi kekuatan kita yang pertama ialah kekuatan al-iman. Jadi ini perbincangannya panjanglah. Tapi maknanya iman ini dia ada juga ujian-ujian kita akan sebut lagi. Kemudian yang kedua, kekuatan yang kedua ialah kekuatan al-ukhuwah wal wahdah. Iaitu kekuatan al-ukhuwah dan penyatuan ummah. Jadi dapati contohnya kalau tengok Salahuddin Al-Ayyubi, dia tidak akan dapat mengalahkan tentera salib yang berada di Palestin. Pada masa itu sekiranya dia dapat menyatukan kekuatan umat daripada Maghribi, daripada Barat sehinggalah ke Parsi. Semua bersatu. Tak kiralah di mazhab apa, bersatu semua. Jadi rupa-rupanya penyatuan ummah ini adalah merupakan satu penyatuan yang merupakan syarat kepada kemenangan. Allah tidak akan beri kemenangan melainkan ada umat.
Itu menarik berkenaan dengan akhir zaman. Ini satu kupasan yang penting nak kena rasa, iaitu pada hari ini kan, kita tidak akan menang sehinggalah umat Islam beriman bergabung. Dan umat Islam nak bergabung semua memang susah. Dari sudut apa pun susah. Alangkan pemilihan masjid, jawatankuasa masjid pun sampai baling kerusi. Kalau kita tengok, ingat lagi berlaku dekat Lembah Kelang, nak pilih pengurusi, nak pilih timbalan pengurusi, bukan pilih apa, jawatan apa, masjid, baling kerusi. Jadi nak sebut kat sini, nak pilih AJK masjid pun baling kerusi kan. Jadi apa lagi jawatankuasa yang besar lagilah, dengan Perdana Menteri pilih Menteri Agama nak menteri lagi teruk kan. Baik, jadi maknanya kita fikir susahlah macam mana kita punya kekuatan ni. Inilah bagaimana Allah ni dia menyusun cukup halus, dan Al-Latif, Allah ni maha halus dalam penyusunannya. Jadi rupa-rupanya ujian-ujian yang kita akan dapat di akhir zaman ini akan menyebabkan Muslim pecah dua. Yang pertama, orang yang beriman yang tidak ada nifak sedikit pun. Maknanya orang yang beriman tidak ada sifat munafik sikit pun. Yang kedua, orang yang munafik yang tidak ada sifat iman sikit pun. Maknanya, walaupun Islam ni ramai, mungkin kita kata 2 bilion, 3 bilion, mungkin lebih lagi daripada itu. Tetapi sebenarnya syarat untuk kemenangan bukan 2 bilion tu bersatu. Tetapi orang yang beriman di dalam 2 bilion tu. Orang yang beriman dalam 2 bilion tu yang telah duduk dalam tarbiyah, yang telah diproses hatinya, bersihkan jiwa, yang telah diproseskan iman akidahnya tadi, yang telah diproses ibadah mereka, akhlak mereka. So orang yang beriman yang sedikit inilah yang satu cukup untuk menjadi syarat kemenangan di akhir zaman. Jadi sebab tu bukan mesti majority. Kita ingat pada banyak orang majority maka dialah akan menang. Tak, Allah akan bagi kemenangan kepada orang Islam yang bersatu. Jadi orang Islam yang bersatu ni kan, orang beriman yang tidak ada sikit pun nifak. Ya sebab tu kita hari ni mudah-mudahan nak doalah supaya mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok orang beriman yang tidak ada sifat munafik, yang mudah-mudahan boleh bersatu dengan orang beriman yang lain. Jadi hari ni banyak ni. Kalau tengok kat YouTube ni macam-macam. Ustaz A, B, C, Ustaz A lawan Ustaz B lawan Ustaz C. Nampak kalau ceramah tu menangis, keluar air mata. Kalau ceramah tu menyedih, tapi masing-masing terperangkap dengan sifat-sifat munafik. Sehinggalah sifat-sifat munafik itu diproses, dikikis dengan ujian demi ujian demi ujian, sehinggalah kemuncaknya datang Al-Masih Dajjal. Maka ketika itulah yang sedikit yang beriman ni bersatu, Allah berikan kemenangan. Jadi sebab tu syarat kemenangan tu mestilah syaratnya penyatuan al-ukhuwah. Jadi sebab tu ukhuwah ni satu benda yang penting, dan insya-Allah Allah akan berikan kemenangan setelah orang Islam yang tak layak berjuang disisihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok itu. Mudah-mudahannya kita minta ke Allah dengan penuh rendah diri kita dan kita dapat membina kekuatan ukhuwah yang sebenar. Jadi dalam zaman surah ni kita nak kena latih lah macam sekarang ni. Persahabatan kita janganlah sahabat sebab kita sama negeri, sahabat sebab kita sama-sama nak anti vaksin ke, tolak vaksin ke, tolak apa ke, ataupun sahabat kerana kita ni dah memang tak ada duit apa, kita pun buat kerja-kerja projek keuangan sama-sama, kita pun pakat-pakat sama-samalah tolak orang lain. Jadi kita nak sebut kat sini ukhuwah lillah fillah itu mestilah kita latih wujud dalam kerana Allah saja. Saya sayang kepada Acik Edi, sayang kepada Brother Aki, sayang kepada Mariam, sayang pada semua yang ada kerana Allah. Kita pun berinteraksi kerana Allah, membina kekuatan ukhuwah. Dan kemudian daripada kekuatan ukhuwah tu, insya-Allah kita membina satu penyatuan ummah. Jadi insya-Allah itu kekuatan yang kita kena bina. Sebab tu jangan gaduh-gaduh. Kalau kita ada terasa hati apa, jangan ambil hati sangat kan. Kita simpanlah. Yang ketiga disebut kekuatan silah. Silah ini sebenarnya adalah kekuatan yang boleh kita manfaatkan, yang boleh kita gunakan asbab biiznillah untuk jatuhkan musuh. Jadi silah ni kadang-kadang orang kata senjata, kadang-kadang orang kata
apa-apa yang bersangkut paut dengan panah ke, sangkut paut dengan parang pedang ke. Tapi sebenarnya silah ini dia bukan hanya digunakan untuk senjata-senjata tu, tapi sebenarnya silah ini adalah segala kekuatan yang boleh membawa kepada barakah dan rahmat Allah, itu membina kemenangan kepada Taifah Mansurah. Contohnya digambarkan oleh Rasul SAW, ad-du'a silahul mu'min. Walaupun ada orang kata ni hadis Taif, tak apalah kalau orang nak kata hadis Taif. Ad-du'a silahul mu'min. Jadi digambarkan juga bahawa doa itu juga merupakan silah. Dalam hal ini kita nak kena tengok, okey, kita perlukan untuk berdakwah kepada masyarakat. Nak dakwah kita kena ada kekuatan. Nak kekuatan kita kena ada sesuatu yang boleh memberi kepada masyarakat. Maka kita kena ada makanan, kita kena ada kekuatan dana, kita kena ada kekuatan untuk kita menolong masyarakat, orang kampung dan sebagainya. Maka itu silah. Kita ada kepakaran, kemahiran. Kita ada ilmu yang boleh digunakan. Ilmu menjadi silah, menjadi senjata. Kita ada kekuatan potensi yang lain, tak kira apa, maka kita kena bina. Sebab tu silah ni dia adalah merupakan satu kekuatan yang mana daripada iman dan daripada ukhuwah dan kesatuan tadi membentuk satu kekuatan yang lain. Itu segala aspek yang ada dalam kehidupan kita. Sebab tu Islam ini dia datang sebagai satu sistem hidup. Dia bukan datang hanya sebagai satu untuk sembahyang aja, untuk zikir aja. Sembahyang satu untuk kita gunakan ibadah-ibadah khusus sahaja. Tetapi dia datang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Dan seluruh aspek kehidupan itu bila disentuh dengan iman, disentuh dengan ukhuwah, maka dia akan jadi kekuatan. Jadi sebab tu ekonomi satu kekuatan, media satu kekuatan, kan, ilmu satu kekuatan. Begitu juga dengan yang lain-lain tadi. Jadi sebab tu kita lihat. Oleh sebab itulah, maka untuk kita membina wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ini kekuatan ini, maka Allah akan uji kita. Allah akan uji iman kita. Hari ini iman naik, besok turun pula. Hari ini iman turun, besok naik pula, turun lagi. Jadi kita lihat yang pertama, ujiannya lah ujian akidah al-iman. Ya, sebab kita kena sentiasa berjalan menuju untuk mengenal Allah. Satu benda yang paling asas yang saya dapatilah. Umur dah setengah abad ni, kan. Jadi Allah gambarkan kepada kita pengalaman-pengalaman kita berhadapan dengan macam-macam mehnah, tribulasi, sampailah masuk penjara Israel, sampailah nak kena tembak dengan Israel, sampailah kena buang, kena boykot dengan kawan-kawan sendiri, boykot pun ada dulu. Kan, kena fitnah sana, fitnah sini, macam-macam. Jadi nombor satu, Allah uji sebenarnya lah iman kita. Kalau hari ni kita lalai, kalau hari ni kita reka, hari ni kita lara, kita buat dosa, iman kita. Jadi sebab tu ujian pertama ialah kekuatan iman. Adakah hari ni sembahyang kita makin khusyuk? Adakah hari ni kita semakin kenal Allah, semakin sayang pada Allah? Semakin dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Semakin dekat dengan amalan-amalan yang hidup dan bersama dengan Al-Quran tadi. Jadi kita tengok nombor satu, iman. Kalau kita ada masalah dengan keluarga kita, masalah dengan suami isteri ke, masalah dengan anak-anak ke, masalah dengan mak ayah ke, masalah dengan sahabat-sahabat ke, apa saja masalah, nombor satu muhasabah kita, iman. Di mana keimanan kita? Al-yaqin. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada rukun iman yang lain. Jadi nombor satu, kekuatan iman yang akan diuji. Ada orang dah berpuluh-puluh tahun. Ada satu kisah tu, seorang ni dia dah duduk dalam jalan dakwah. Jalan dakwah, dia orang muda. Dan kemudian dia pun mengikuti kerja-kerja dakwah ni, persatuan, pertubuhan, harakah Islam dan sebagainya. Akhirnya dia diuji satu hari, dia dibawa ke Amerika. Dibawa ke Amerika tujuannya untuk bagi ceramah. Dibawa daripada negara dia pergi ke Amerika nak pergi berceramah. Bagi ceramah. Akhirnya kemudian pada masa itu Allah SWT uji dia dengan dana yang banyak. Tiba-tiba dapat dana yang banyak. Banyak dana dia dapat. Kutipan daripada orang-orang yang dia pergi tadi tu. Kalau di negara dia, kalau kita lah kat Malaysia ni RM1, kalau dah duit $1 US dah berapa ringgit kan. Jadi dia berganda-ganda banyak.
Jadi timbullah satu hati terdetik dalam hati dia, aku yang penat ceramah, aku yang penat buat kerja ni, takkan aku satu sen pun tak dapat. Timbul dalam hati dia. Terlupa dia akan muraqabah kepada Allah, pengawasan Allah. Terlupa akan matlamat untuk membantu menegakkan khilafah Islam, menegakkan hukum Islam, nak menegakkan perjuangan Islam. Terlupa, akhirnya habis-habis balik dia terus tak jumpa dah dengan berapa juta agaknya lah yang dibawa ratus ribu agaknya kan, balik-balik terus hilang buat lain kan. Jadi nampak kat sini Allah uji iman tadi, Allah uji iman. Jadi begitu juga dengan beberapa kisah yang lain ketika di Iraq, ketika rejim sosialis berkuasa di Iraq contohnya, apabila berlaku sampai peringkat dipenjarakan, sampai peringkat diseksa, masih boleh bertahan dengan siksaan-siksaan, akhirnya terlepas pergi ke Amerika. Bila pergi ke sana, tiba-tiba Allah uji dengan kesenangan, Allah uji dengan kemudahan, Allah uji dengan pekerjaan yang mahal lah, gajinya, maka tiba-tiba hilang habis dia. Ini al-iman. Jadi Allah uji iman kita dengan pelbagai cara. Ada orang Allah uji dengan perempuan, wanita. Ada orang Allah ujinya dengan harta, kekayaan, pangkat. Ada orang Allah uji dengan kesenangan. Allah uji dengan penyakit. Allah uji dengan keluarga, anak-anak. Allah uji dengan suami. Allah uji dengan isteri. Allah uji dengan apa sahaja yang ada di hadapan dia. Di mana kelemahan kita, di situlah ujian Allah. Maka sebab itulah Allah gambarkan, apakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, sedangkan belum tentu lagi, belum benar lagi iman kamu itu, belum diuji lagi. Ini nombor satu. Jadi ujian yang pertama, ujian iman, orang tu dah sampai berpuluh tahun, sampai mungkin kita kata dah jadi ahli syurga lah, quote and quote, orang nampak dia bagus sangat. Tetapi apabila tidak dipelihara iman, kekuatan hubungan dengan Allah, tidak dipelihara tadi ma'rifatullah, mengenal Allah tadi, tidak semakin dekat, akhirnya Allah uji, dia pun terpelesong dan terseleweng. Wa yazbillah min zalik. Kemudian begitu juga dengan ujian-ujian ukhuwah. Ujian-ujian ukhuwah. Yang mana Allah kan uji kita mula-mula kan, kalau salam tu berpeluk kan, menangis kan, tak sanggup nak berpisah. Bersama-sama kita sama-sama nak berjuang, sama-sama kita nak mendapatkan redha Allah, sama-sama nak berhadapan dengan Dajjal, tentera Dajjal. Kita bangun malam semayang sama-sama, kita buat kerja sama-sama, baca Quran, sama-sama kita bersusah payah, berpuasa sebagainya. Tiba-tiba Allah uji dengan terpaksa buat keputusan. Ada keputusan kena buat, di mana keputusan itu mungkin sama dengan sahabat kita. Mungkin keputusan tu ada yang bercanggah dengan pandangan kita. Maka tiba-tiba kita jauh hati dengan sahabat. Sehingga akhirnya ukhuwah itu terpisah. Jadi sebab itulah nak sebut kat sini ada macam-macam lah. Ukhuwah ni pun macam-macam ujian yang Allah beri kepada kita. Maka sebab itu pertama sekali, apabila berlaku satu masalah kita dengan sahabat kita, kita ada masalah dengan sahabat, atau sahabat ada masalah dengan kita, yang pertama ceklah iman kita. Mungkin kerana iman kita lemah, jatuh pada masa itu menyebabkan kita tak qualified, tak layak untuk bersama sahabat-sahabat kita. Mungkin juga kerana dosa kita. Nabi gambarkan apabila berlaku satu masalah antara kamu dengan sahabat kamu, maka antara perkara yang kena tengok ialah dosa. Dosa kita tu mungkin menjadi asbab kepada perpisahan, kepada kekusutan ukhuwah yang telah dibina tadi. Jadi ukhuwah ni pun akan diuji. Suami isteri pun akan diuji. Allah akan uji. Apabila kepentingan dunia melebihi daripada kepentingan takwa, kepentingan iman, apabila kepentingan diri kita lebih daripada kepentingan ummah dan jamaah, maka itulah kita akan terpisah dengan sahabat-sahabat tadi, habis. Tapi janganlah kita ingat bila terpisah maka tak ada, Islam akan tetap jalan. Islam akan menang, janji Allah. Kitalah yang tak menang. Jadi yang ketiga ialah kekuatan-kekuatan yang kita gambarkan sebagai kekuatan persenjataan tadi, bukanlah kita pedang lah sebagainya, tapi kekuatan semua aspek. Jadi kekuatan-kekuatan ini juga ada ujian-ujiannya.
ada ujian-ujian ni. Antaranya Allah bagi kita kemahiran, kita mula rasa diri kita lebih besar, lebih hebat daripada orang lain. Kita rasa diri kita ni lebih hebat, tak boleh jadi kuli, kena jadi ketua. Kita nak jadi ketua je, kita nak jadi orang bos saja, kan? Contohnya, itu semua adalah merupakan ujian-ujian dari sudut organisasi, ujian-ujian dari sudut projek-projek, ujian-ujian dari sudut. Jadi semua ini adalah merupakan perkara yang akan datang kepada kita. Kenapa? Allah nak membersihkan setiap ahli tadi, kan, supaya Taifah Mansurah diberikan kemenangan yang besar. Jadi ada satu soalan pula, kalau macam itu, macam mana orang-orang yang terputus tadi, kan? Dia pun baik juga, bukan kata dia tak baik, dia baik. Kan? Apa yang membezakan, Nabi gambarkan sallallahu alaihi wasallam, perbezaan di antara mereka yang berjuang dengan mereka yang tidak berjuang, yang terputus tadi, ibarat langit dan bumi. Jaraknya tu ibarat langit dan bumi, jauh. Dan kerugianlah bagi mereka yang tidak bersama-sama dengan Taifah yang berjuang tadi, kerana dia tidak akan dapat rahmat dan barakah daripada Allah yang membina kekuatan dan kebangkitan tadi. Sebab itulah di sini kita lihat bagaimana pentingnya kita untuk sentiasa muhasabah, sebab kadang-kadang kita pun tak tahu, kan. Kita ingat kita okey dah, tapi kita tak tahu akhir hayat kita macam mana. Sampailah ujian ni akan terkesan, sampailah kita nak berjumpa dengan Allah nanti. Di yaumul hisab, masa tu kita tengok jihad kita Allah tak terima, sedekah kita Allah tak terima, semua ada corruption, ada kelemahan, ada kesalahan. Tiba-tiba datang sahabat kita, ya Allah, dialah sahabat aku, ya Allah. Dialah sahabat aku, ya Allah, tolonglah ya Allah. Maka Allah SWT pun, kan, mengizinkan kita masuk syurga dengan syafaat sahabat-sahabat kita. Jadi sahabat ni jangan pandang rendah. Mungkin sahabat tu nampak lekeh je. Dia nampak bodoh je. Nampak tak ada apa-apa je. Tengok-tengok besok dia akhirat nanti dia bersama dengan pertolongan Allah, rahmat Allah, tiba-tiba dia bagi syafaat kat kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, kita kena tengok perkara yang ada. Jangan kita rasa diri lebih besar daripada orang lain. Siapa yang rasa dirinya lebih baik daripada orang lain, dia dah ada dosa dah. Dia sudah ada dosa. Jadi 3 kekuatan ini adalah kekuatan yang nak dibina oleh Taifah Mansurah, yang mana dia akan berkembang, insya-Allah. Daripada situlah Allah akan memberikan kekuatan dan kebangkitan, dan akhirnya Allah akan berikan kemenangan. Kemenangan itulah satu nikmat yang amat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Kalau begitu Ustaz, dengan ujian-ujian dan pecahan-pecahan yang berlaku sekarang ni, mungkin ada yang tertanya-tanya ataupun dia keliru. Adakah wajib bagi kita ni duduk dalam Taifah Mansurah yang sebenar bersama-sama dengan kepimpinan mereka ni Ustaz? Alhamdulillah. Oleh sebab itu, bagi kita yang telah ada ilmu ini, yang telah Allah buka ilmu dan kesedaran ini, maka kita kena carilah orang yang berjuang. Tak kira siapa, tak apa. Kita sebut tadi, Taifah Mansurah ni bukan milik satu kelompok, satu kumpulan. Dia bukan milik satu orang, bukan dimonopoli oleh siapa-siapa. Tapi Taifah Mansurah ini adalah satu kelompok-kelompok yang ada sekarang ini, insya-Allah, yang akan duduk di atas kebenaran dan dia akan bergabung. Maka hukum kita bersama dengan dia itu juga akan menjadi sesuatu yang wajib dalam konteks sana pada hari ini. Apa yang Allah perintah kepada kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah amat sayang kepada mereka yang berperang, yuqatilun. Mereka yang berjuang, yang berperang. Jadi kalau kita nak berjuang, nak bangkit ni, Allah SWT sangat sayang bagi mereka yang nak bangkit ni, fi sabilihi ini, pada jalan Allah tadi, saffa, berada di dalam satu barisan. Berada dalam satu penyusunan organisasi. Mesti ada satu gerakan, mesti ada. Tak boleh seorang-seorang. Safan ka'annahum, seperti bunyanun marsus, bangunan yang tersusun rapi. Jadi sebab itu ada satu kaedah syarak di dalam fiqh ini, digambarkan oleh para ulama kita, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini adalah kaedah syarak, ini bukan hadis. Mala yatimul wajib, apa yang ada pada sesuatu kewajipan itu
tidak dapat dilaksanakan melainkan dengan perkara tersebut, maka perkara itu menjadi wajib. Jadi walaupun asalnya tidaklah ada satu arahan buat satu pertubuhan ke, buat satu gerakan ke yang tersusun bagaimana yang begini, ada peraturannya, ada sebagainya, tetapi oleh kerana bila kita tidak ada perkara tersebut, maka kita tidak akan dapat menegakkan sesuatu yang wajib. Apa menegakkan satu wajib ini? Tegakkan Islam. Tegakkan Islam. Menegakkan kekuatan ummah itu merupakan perkara yang wajib. Maka bila tidak dapat laksanakan itu melainkan dengan adanya platform, adanya jamaah, adanya taifah, maka taifah itu juga menjadi wajib. Maka di sinilah kita lihat bagaimana kewajipan-kewajipan dalam yang diperintahkan oleh Allah, contohnya dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Jadi Allah SWT menggambarkan kepada kita satu hadis Nabi. Saya nak bacakan satu hadis Nabi ni. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, Innallaha yarda, sesungguhnya Allah SWT meredai lakum, innallaha yarda lakum, sesungguhnya Allah meredai kamu, ta'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Jadi daripada ayat tadi Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah redha kepada kamu sekiranya kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Jadi Rasul gambarkan dalam huraian ni kita pun alim bil jamaah. Hendaklah kamu wajib ke atas kamu berjamaah. Wa iyyakum wal furqah, dan jauhlah daripada perpecahan. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal isnain ab'ad man arada buhbuhatal jannah falyalzim. Wajib ke atas kamu berjamaah. Alaikum bil jamaah, wajib ke atas kamu berjamaah dan jauh dari perpecahan, kerana sesungguhnya syaitan itu bersama dengan orang yang siapa yang seorang-seorang dia akan bersama dengan syaitan, dan terhadap orang yang berdua itu lebih jauh. Kalau orang tu berdua berjemaah paling kurang pun lebih jauh. Dan siapa yang berkendakkan kepada kemakmuran syurga, siapa yang hajat kepada syurga Allah, maka hendaklah dia bersama beriltizam, komit dengan jamaah. Dan Nabi gambarkan kepada kita daripada hadis ini, gambarkan kepada kita bagaimana sungguhnya yadullah ma'al jamaah, tangan Allah itu, rahmat Allah itu bersama dengan jamaah. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang ada pada hari ini. Kalau kita benar-benar ingin bersama-sama dengan kemenangan, kebangkitan, kerana kita kena cari sahabat-sahabat yang soleh ni. Cari sahabat-sahabat yang baik ni, yang boleh bersama-sama tolong-menolong, ingat memperingati untuk membina kekuatan dan kebangkitan. Maka jelaslah daripada sini sebenarnya ada sahabat-sahabat tadi, kerana kita tidak akan dapat melaksanakan apa yang disebut tarbiyah semua tu, melainkan kita bersama-sama dengan kelompok, dengan jamaah tadi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz atas pencerahan tadi. Jadi saya nak, sebelum saya teruskan pada soalan yang seterusnya, saya nak ambil kesempatan ni lah, kita sama-sama yang sedang menonton live ni, seperti yang Ustaz dah maklumkan tadi, salah seorang ahli jemaah kita baru kehilangan bapanya, jadi kita sama-sama ambil kesempatan ni untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum. Nama ayah Cikgu Amin ialah Najib bin Hasan. InsyaAllah kita sedekahkan Al-Fatihah. Najib bin Hasan. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Okey, alhamdulillah.
Jadi mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang kita bacakan tadi akan sampai kepada rohnya lah. Semoga roh almarhum dicucuri rahmat dan juga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Okey, jadi seterusnya Ustaz, kita nak tanya berkenaan dengan Taifah Mansurah ni lagi. Okey, bagaimana kita nak hidup dalam Taifah Mansurah? Adakah bila kita nak berada dalam Taifah Mansurah, perlukah kita berada di bawah satu platform yang berdaftar seperti persatuan dan juga pertubuhan biasa? Adakah itu menjadi syarat untuk berada dalam Taifah Mansurah lah? InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Taifah Mansurah ni satu yang lahir daripada kesedaran dan kemudian lahir daripada ukhuwah dan lahir daripada proses dakwah tarbiyah tadi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat hakikat Taifah Mansurah tu dia tidak bergantung kepada pendaftaran. Tidak bergantung kepada platform-platform resmi. Walaupun sebenarnya platform resmi tu elok adalah sebab akan memudahkan kita dari sudut pelaksanaan pelayanan sebagai mengikuti peraturan-peraturan yang ada dalam sebuah negara lah. Kerana peraturan yang ada dalam sebuah negara itu selagi dia tidak bertentangan dengan syarak, maka selagi itulah kita betul boleh ikut untuk kemudahan pergerakan tadi. Tapi asas-asasnya dia bukan bermula dengan pendaftaran. Jadi Taifah Mansurah ni dia bukan bermula dengan pendaftaran. Dia bukan mula dengan kita ada platform, pakat-pakat masuk jadi ahli. Tapi dia bermula dengan kesedaran. Kesedaran, yang mana kesedaran itu melalui proses mendapatkan ilmu, proses kita untuk duduk dan membersihkan jiwa kita dan sebagainya. Dalam Taifah Mansurah yang kita lihat, yang contoh Rasulullah SAW, sahabat-sahabat dulu, Rasulullah SAW akan buat dakwah. Dia akan buat dakwah kepada kepada Sayyidina Ali, kepada Abu Bakar, Abu Hurairah dan sebagainya lain-lain tu. Maka selepas itu mereka telah diproses dengan kesedaran melalui proses tarbiyah. Proses tarbiyah dan dakwah yang tersusun itulah dan akhirnya membentuk satu gerakan. Nabi tak pernah berdaftar dengan Abu Jahal, dengan musyrikin, daftar je buat persatuan Muhammadan kan, Muhammadan punya group kan ataupun apa-apa. Nabi tak pernah berdaftar. Tapi berjalan satu gerakan yang berjalan, dan gerakan ini dia berdiri di atas asas-asas yang kita sebut pertama sekali asasnya kesedaran, dakwah, diterima dakwah, kemudian dibina tarbiyah, kemudian dilaksanakan pula kerja-kerja pembinaan, islah, kemudian dilaksanakan kerja dakwah yang lagi membina kekuatan untuk hijrah. Jadi semua itu adalah asas-asas tadi. Satu contohnya kita nak sebut kat sini, contohnya di dalam Ansar, dalam angkatan sukarelawan ini, kita contohnya ada siapa daripada ahli-ahli Ansar mungkin telah 1, 2, 3 Q, tambing Q, TMQ, 4 insya-Allah dalam akan datang ini. Jadi program-program ini semuanya adalah merupakan proses tarbiyah, dakwah dan proses juga untuk mengikuti yang disebutkan tadi. Jadi proses ini dia berlaku secara beransur-ansur. Dia berlaku secara beransur-ansur. Sebut tadarruj. Tadarruj ini beransur-ansur. Kemudian juga dia tidak perlu bersifat irtijal, empat, tergesa-gesa. Kita tak boleh kata seorang tu pergi tamrin 4, terus pergi tamrin 3. Satu dia pergi hari kedua, hari pertama je. Mukadimah dia pergi. Sebab tu kita perhati, ada di kalangan sahabat-sahabat kita, saya perhati. Dengan sahabat-sahabat kita ni yang tak ikut proses. Tamrin dia pergi. Tapi masa kita berjalan penyampaian, perkongsian tu dia duduk kat luar. Dia jual apa dia panggil? Alatan dia tu. Jual panah ke, jual bor ke apa ke, jual susu ke, jual apa ke. Jadi dia tidak mengikuti proses. Jadi dia tidak mengikuti proses, maka dia tidak ada peningkatan. Dia tidak ada kesedaran. Jadi inilah perkara yang jadi masalah. Sebab kita bukan bersama sebab saya ahli. Lepas tu kita kata okeylah kita kena buat satu stiker.
stiker ataupun t-shirt untuk kita kata saya ni ahli Ansar kan. Itu secara superior lah. Secara luaran boleh lah kan. Tapi yang hakiki kan, keahlian tu bukan pada stiker. Mentang-mentang lah kita ada stiker Ansar dekat kereta kita terus jadi ahli Ansar. Sebab ataupun pakai t-shirt kan Ansar besar kan. Jadi terus jadi ahli. Tak, dia itu hanyalah superficial. Sebab itulah sebenarnya yang digambarkan dengan apa yang Nabi SAW buat di dalam gerakan Nabi dulu kan, yang menyebabkan sahabat-sahabat tadi itu bersama dengan gerakan Rasulullah SAW, bersama dengan apa yang dibuat oleh Nabi tadi ialah kerana proses tarbiyah yang dilalui. Setelah mereka mendapat dakwah daripada Rasulullah SAW, kemudian selepas itu Rasulullah membina akidah dia, membina ibadah dia, membina segala kehidupannya sesuai dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Itulah di sini proses tarbiyah ini adalah merupakan satu yang penting, yang amat penting. Dan kita tak boleh jumpa selalu kan. Sebab tu saya menyerulah kepada sahabat-sahabat kita supaya ikutlah proses. Sebab tu kita buat tamrin 1, 2, 3. Kan ada orang kan kata saya nak terus tamrin 3 boleh tak? Saya nak masuk tamrin 4 boleh tak? Jadi tamrin 1 dia tak. Jadi apa yang berlaku, dia tidak akan dapat perkara yang dimasukkan dengan proses tadi. Dia bukan ilmu semata-mata. Dia bukan ilmu. Kalau ilmu kita buka YouTube ada ilmu dah. Ini perbezaan di antara kita buka YouTube, tengok Google, Syekh Google semua boleh cakap kan. Itu sekadar ilmu, itu bukan ilmu. Itu pada pandangan saya hanyalah merupakan informasi sahaja. Ilmu apabila dia memberikan satu kepahaman dan kesedaran sehingga melahirkan amal. Jadi ilmu tu dia jadi sampai peringkat macam tu. Dan sebab itulah Taifah Mansurah walaupun platform tu sebagai salah satu sahaja daripada kita kata perkara yang dilakukan, yang dibuat, tapi dia bukan perkara yang paling asas. Yang paling asas, setiap ahli Taifah Mansurah itu mesti melalui proses dakwah, membina dan kemudian proses tarbiyah, membina peningkatan kehidupan dan kekuatan. Baru daripada situ, jiwa-jiwa yang telah disasarkan tadi akan kekuatan iman dan kekuatan amal soleh. Dan amal soleh pula akan membina kekuatan amal qawi. Itu lain pula. Amal soleh ni amal yang baik sampai akhirat. Amal qawi ni amal yang boleh membina perjuangan. Sehingga akhirnya barulah seorang yang menduduk dalam taif dia akan bertafaul. Dia akan sebati dengan Islam. Dan Islam tu akan jadi malakah. Malah ni semua istilah tarbiyah. Malakah, dia akan menjadi darah daging kepada kehidupan. Jadi akhlak dia semua menjadi darah daging daripada Islam, Quran tadi. Jadi bermula daripada kesedaran yang asas inilah terbinanya kefahaman, kemudian terbinanya komitmen, iltizam, dan terbinanya intizam. Dia akan intizam ni maknanya dia iltizam semua peraturan-peraturan organisasi dan akhirnya dia akan sama-sama dengan kebangkitan dan perjuangan. Jadi sebab tu kita nak sama-sama rasa sebenarnya hakikat kita ni bersama dalam taifah. Kalau kita nak membina taifah tadi, mesti duduk dalam tarbiyah. Mesti duduk dalam dakwah, mesti lalu proses. Kalau kita tak lalui proses, kita tak akan dapat. Sebab tu kita nak akan buat insya-Allah satu yang tersusun, yang lebih mendalam insya-Allah. Mudah-mudahan pada program kita yang akan datang kita akan lebih faham lagi bahawa sesungguhnya taifah ini bukan hanya sekadar persatuan. Sebab mungkin sebelum ni orang pandang macam persatuan biasa, macam organisasi biasa kan. Organisasi biasa ni maknanya bayar yuran tak bayar yuran tu semua dikira lah kan. Kita ni tak bayar yuran pun tak apa, tak bayar yuran lah sebab nak kena lalui ROS tadi contohnya. Tapi maknanya hakikat yang sebenar tadi itu adalah hakikat iman. Sungguh pun demikian, kita kena memastikan bahawa kita sentiasa mengikut dan mematuhi semua peraturan-peraturan yang ada daripada pihak yang memimpin pemerintah, kerajaan lah. Saya tidak berlanggaran syarak yang berlaku tu insya-Allah. Jadi maknanya nak gambar kat sini tidaklah kena ada platform, tapi platform tu penting kan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan nampak yang maknawi, yang tersirat daripada yang tersurat. Tersurat penting, tapi yang tersirat kan
lagi penting. Amal zahir penting, amal batin pun penting. Dia ni yang lebih penting ialah amal hati, amal batin yang tersirat tu. Jadi nampak, barulah kita akan nampak satu pergerakan ya, insya-Allah. Dan pergerakan ni bukan kat Malaysia je. Kat sini mungkin ada nama-nama yang macam-macam, dekat Turki pun ada, kat Indonesia pun ada. Namanya bersama lain-lain macam-macam platformnya. Tapi hakikatnya sama, mesti duduk dalam proses tarbiyah. Mesti duduk dalam proses untuk menghidupkan, contohnya dalam kehidupan kita, menghafal, membaca ayat-ayat surah Al-Kahfi, 10 ayat awal. Itu semua merupakan proses yang termasuk dalam disebut sebagai islah dan peningkatan. Selalunya kita nak keluar nyanyi lagu Siti Nurhaliza, nyanyi lagu siapa lagi entah. Tapi sekarang keluar kita baca dulu 10 ayat surah Al-Kahfi. Itu tarbiyah lah tu. Jadi proses tu berjalan. Proses inilah sebenarnya yang akan membina kekuatan Taifah Mansurah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Sangat jelas ya. Jadi berada dalam Taifah Mansurah tu tak semestinya kita mesti ikut satu pertubuhan tu. Kita boleh kata ikut dalam satu pertubuhan, tapi itu bukanlah syarat utama lah. Itu bukan syarat utama. Kita berada dalam pertubuhan pun atas kata apa, sistem yang sedia ada lah. Kita ikut pemerintah. Selagi dia tidak melanggar syarak, kita just follow je lah. Tapi kesedaran dan juga tarbiyah, proses tarbiyah tu yang wajib kita lalui. Jadi untuk soalan seterusnya Ustaz, untuk mencapai kesempurnaan pembinaan kekuatan Taifah Mansurah ni, apakah adab-adab yang perlu kita adalah untuk berada dalam Taifah Mansurah? InsyaAllah. Jadi faham dalam tarbiyah Rasulullah SAW ni, dia bukan hanya ilmu. Ilmu tu sebagai pembuka jalan. Daripada ilmu tu akan lahirlah kesedaran dan kefahaman, dan kemudian akan lahirlah apa yang digambarkan peningkatan akhlak dan adab. Jadi peningkatan diri kita ni, sama ada peningkatan akal kita, tasawur kita dipanggil, peningkatan syuur, perasaan rasa hati kita, atau peningkatan dari sudut kemampuan kita melaksanakan mas'uliyah, tanggungjawab tadi. Akhir tu akanlah adab. Lahir adab. Adab ni kesempurnaan. Akhlak ni kesempurnaan. Jadi kalau kita tengok hadis Nabi SAW menggambarkan kepada kita, apakah yang paling berat sekali ke akhirat nanti ialah akhlak. Akhlak yang baik, akhlak yang kuat. Sebab tu di dalam kita berada dalam bersama-sama dengan Taifah Mansurah, mereka yang bersama-sama dengan perjuangan tadi, maka kita nak kena pelihara adab-adab. Tapi adab ini dia bukan lahir macam itu, dia lahir daripada proses. Dia bermula dengan kesedaran iman yang ditingkatkan. Kemudian lepas itu membina kasih sayang dalam ukhuwah. Kemudian selepas itu lepas lahirnya syaqah, maknanya kepercayaan. Kemudian lahirnya at-ta'ah, dan akhirnya akan berlakulah al-ibad, disiplin dalam berjuang. Baik. Untuk itu maka saya nak sebut kat sini beberapa istilah yang saya gambarkan tadi yang merupakan perkara yang kita kena jaga. Yang pertama sekali al-wa'yun as-sahih. Al-wa'yun as-sahih ni kesedaran yang benar. Kesedaran yang benar ni adalah merupakan hasil proses daripada kita mengenal Allah, mengenal akhirat, mengenal rukun-rukun iman, dan mengenal perjuangan di dunia ni. Dunia ni tempat berjuang je. Dunia ni tempat berjuang je. Kita, nama kita, segala ni tempat berjuang. Itulah yang tempat yang paling berguna sekali lah. Tempat berguna. Dunia ni jadi manfaat bila dia di tempat berjuang. Kalau dia tak jadi tempat berjuang, dia jadi balak kat kita. Yazbillah min zalik. Jadi yang pertama sekali kita mesti ada kesedaran. Adabnya nak jaga kesedaran, kita perlu menjaga hubungan kita dengan Allah. Sentiasa kita berusaha dalam keadaan membersihkan jiwa kita, hati kita, dan kemudian membersihkan diri kita, ingatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil zikrullah. Kena ada. Itu adab-adabnya sentiasa kita menjaga ni. Baik. Kemudian yang kedua ialah adab kita ialah al-ukhuwah. Kita kena jaga ukhuwah kita. Jadi dalam Taifah Mansurah ni kekuatannya ukhuwah, kita kena jaga ukhuwah. Jadi menjaga ukhuwah ni bukan sunat. Menjaga ukhuwah ni wajib.
Kenapa? Ma la yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak berlaku sesuatu yang wajib itu melainkan dengan perkara itu, maka perkara itu menjadi wajib. Kita takkan dapat menang, takkan dapat kekuatan, takkan dapat kejayaan redha Allah melainkan dengan ukhuwah. Maka ukhuwah jadi wajib. Sebab itu Allah gambarkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu dia bersaudara. Jadi adab ukhuwah ni kita nak kena jaga. Apa yang paling penting sekali, kita tengok apa makna ukhuwah. Makna ukhuwah ni sebenarnya ialah ikatan hati dan ikatan roh. Roh ni jiwa kita dan juga roh kita tadi dengan sahabat kita yang diasaskan oleh akidah. Jadi kita bersahabat dengan kawan kita ni, kita bersuami isteri, kita berkawan, kita bersama-sama dalam projek sebagainya. Asasnya akidah. Asasnya iman. Ini ada. Kita lihat bahawa asasnya iman, maka bila berlaku perselisihan, kita akan patah balik kepada iman, kepada takwa. Patah balik kepada takwa. Jadi bila jaga adab-adab ukhuwah, lepas tu adalah lain-lain contohnya kita baik sangka dan sebagainya, itu lain-lain lagi lah. Kita kena jaga adab ukhuwah. Kalau kita dapat jaga adab ukhuwah, insya-Allah Allah akan ikat kita dengan taifah mansurah. Kalau kita tidak jaga, kan, orang lain tak rugi, kita yang rugi. Kita akan terkeluar, tersisih daripada taifah tadi. Diibaratkan seperti taifah ini sebagaimana kepala kereta api. Bila kita ikut dia, ikat dia dengan ikatan yang kita gambar iman ukhuwah tadi, maka dia akan berjalan. Tapi bila kita lepaskan ikatan itu, tak mau dah, maka kita akan tertinggal. Kereta api akan jalan terus. Dia tak berhenti, dia terus jalan. Kita yang akan tertinggal. Lemah kita, leka dan lalai kita nanti, insya-Allah. Yang kedua, adab-adab antara perkara untuk kita menyampaikan kesempurnaan kepada taifah tadi ialah kita membina as-siqah fil haq ataupun bil haq. Kita percaya kebenaran Allah. Jadi apa maksud as-siqah di sini? As-siqah di sini atas dasar iman kepada Allah dan atas dasar kita ingin membinakan satu kekuatan tadi, maka seseorang yang saudara tadi yang berada di dalam kita kata taifah kelompok tadi mestilah menaruh kepercayaan. Itu maksud siqah. Kita meletakkan yang penuh kepada kewibawaan dan keikhlasan pemimpin. Jadi kita letakkan kepercayaan kita kepada kewibawaan dan keikhlasan pemimpin. Jadi sekiranya pemimpin ada dilantik sesama kita contohnya, maka kita kena percaya, kena yakin dengan kepimpinan tadi itu sehingga melahirkan kasih sayang. Jadi kita siqah ni maknanya dia melahirkan kasih sayang. Ukhuwah ni dia memang ada kasih sayang, tapi siqah ni dia meningkatkan kasih sayang dan mengandungi di dalam kasih sayang itu perasaan menghormati antara satu sama lain, perasaan kita untuk taat kepada dia. Jadi ini datang daripada siqah. Jadi siqah ni adab. Jadi nombor satu, bila berlaku sesuatu, contohnya kan, apabila berlaku ada orang bawa cerita tak elok, kan, bisik-bisik dan sebagainya, contoh kepada kita. Kalau nombor satu, kita kena siqah dengan kan orang yang ada di dalam organisasi taifah tadi. Seperti kepimpinan tadi. Kita kena ada kesekahan. Percaya. Kita kena letakkan baik, meletakkan kasih sayang dulu. Sehingga tidak mudah untuk digoncang. Tidak mudah untuk diputus-putuskan. Perlu kepada penjelasan, tabayun. Kita minta penjelasan, tabayun. Jangan kita larikan diri. Bila kita larikan diri, maknanya kita dah larikan diri daripada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita larikan diri daripada kebenaran Allah, maka rahmat dan barakah Allah tidak bersama kita. Walaupun kita masih lagi orang yang sama, tapi barakahnya Allah dah tarik. Allah tarik barakah bila kita tidak bersama dengan sahabat-sahabat yang soleh. Jadi sahabat yang soleh ni besar sebenarnya. Tadi bukan ke akhirat, kat dunia pun ada dia punya kesan dia. Jadi as-siqah tadi ni ialah satu adab
untuk mengelakkan kita daripada berburuk sangka, kita merasa tinggi diri, merasa diri kita lebih baik, sombong, takbur dan sebagainya. Akan mendapati apakah ini akan menjaga, menyempurnakan. Dan yang ketiga, yang terakhir saya sebut kat sini ialah adab-adab ataupun akhlak yang berada percaya mempercayai tadi dengan atas ukhuwah dan iman tadi, maka melahirkan satu disebut at-ta'ah. Akan akur kepada perintah dan dalam kesukaran ataupun senang, dalam rela ataupun terpaksa. Kerana dakwah dan jihad itu, perjuangan itu ada marhalanya. Jadi kita akan berhadapan dengan ujian, akan berhadapan dengan kesusahan, akan berhadapan dengan peringkat demi peringkat. Jadi ada tahap-tahap. Jadi untuk itu kita perlukan kepada ketaatan. Taat dalam rangka syarak, bukan dalam rangka maksiat. Taat dalam rangka kasih sayang dan iman tadi. Jadi taat ini yang menjadi adab kepada kesempurnaan pelaksanaan kita kata. Bislah kita lihat ketaatan tadi dalam keadaan kita mengikut apa yang disebut sebagai perintah, arahan ataupun segera melaksanakan segala yang disebut tadi, sama ada ketika suka atau ketika susah ataupun dalam senang, dalam rela atau terpaksa. Kenapa? Kerana kita berada di dalam satu perjuangan yang mempunyai tahap-tahap yang berbeza dan mempunyai kita kata sebut ujian dan tribulasi yang lebih semakin tinggi. Jadi inilah antaranya lah yang kita nak sebut pada malam ni, supaya kita dapat melihat semula kewujudan kita bersama dengan sahabat-sahabat kita, supaya kita dapat membetulkan. Sebahagian daripada adab-adab yang ada ni yang kita boleh kembangkan lagi, sebenarnya tu ukhuwah tu boleh kembang lagi sebenarnya. Tapi kita masanya tak mengizinkan. Jadi kita melihat di sini, dan bila kita mula menjaga adab-adab tadi, menjaga akhlak kita, menjaga awal tadi, proses tadi, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah dan seterusnya, insya-Allah berjaya di dunia dan di akhirat. Allah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tadi tu. Berkenaan dengan adab tu, jadi adab ni juga memerlukan satu proses tarbiyah lah. Daripada awal kita bersama para sahabat, kita dah kesedaran hinggalah kita nak sampai ke puncak kemenangan nanti. Kena lalui proses lah. Suka tak suka memang kena lalui. Yang saya suka Ustaz ada sebut tadi yang pasal soalan yang sebelum ni lah, berkenaan dengan ilmu dengan juga tarbiyah tu. Ilmu tu kita setakat tengok kat YouTube kan, kita just untuk informasi saja kan, tapi kena masuk dalam tarbiyah tu sebenarnya, baru dia akan jadi. Okey, jadi kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz dan semua moderator yang ada pada malam ni. Kita ada moderator jemputan khas Puan Mariam. Terima kasih bersama kami pada malam ini. Berada Aki dan juga saya nak minta maaf sekali lagi sebab agak lewat sikit masuk pada malam ni. Juga istimewa untuk kepada semua para penonton yang menonton live pada malam ni, yang daripada awal hingga akhir bersama kami, dan juga yang setia daripada sembang koperasi episod yang pertama hinggalah minggu yang hari inilah. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Jadi sebelum tu kita nak ni lah, mungkin Puan Mariam ada nak ulas apa-apa, nak beri kesimpulan apa-apa sepanjang kita punya program pada malam ni? Ada sikit lah Cik, nak tambah macam yang Cik cakap tadi, proses tarbiyah tu. Maksudnya malam ni Ustaz menjelaskan kenapa tamrin pun ada peringkat. Ramai sebenarnya rakan-rakan kita tertanya kenapa perlu nak 1, 2, kenapa tak tamrin tu sekali harum je. Rupanya ia adalah proses tarbiyah berperingkat, proses pembersihan jiwa kita
Dan benda tu tak boleh bagi terus orang kata advance punya kan. Kalau kursus pun kita ada beginner kan, medium. Jadi itu pertama. Yang kedua, saya memang rasa terpukul lah dengan Ustaz. Maksudnya Ustaz pesan jaga dengan kelemahan diri kita. Maksudnya setiap orang ada kelemahan masing-masing. Mungkin ada orang kelemahan dia dengan anak-anak, mungkin dengan pasangan. Ada mungkin kelemahan dengan sahabat ataupun saudara mara dia. Sebab apa yang saya faham daripada penyampaian Ustaz tadi, melalui kelemahan kita inilah kita akan diuji sebenarnya. Dan kalau kita tak tahan dengan ujian tu, Allah Akbar, na'udzubillah tadi, memang menakutkan lah sebenarnya. Maksudnya berjaga-jagalah dengan kelemahan kita, kenal pasti kelemahan kita dan jaga supaya ialah lubang-lubang untuk syaitan ganggu, hasutan-hasutan, najwa dan sebagainya dapat kita jauhkan. InsyaAllah tu je kot. Terima kasih Cik, Brother Aki, Ustaz, terima kasih hari ini berpeluang untuk kita bersiaran bersama lah, insyaAllah. Baik. Terima kasih Puan Mariam. Seterusnya Brother Ki, ada nak share apa-apa daripada sepanjang program kita ni? InsyaAllah kita ni dah ni akan ada sekelompok daripada umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapat pertolongan di atas menyebarkan kebenaran atau melakukan JDT tadi, jihad dakwah tarbiyah, sehingga mereka sendiri mendapat pertolongan terus-menerus daripada Allah SWT. Yang menjadi persoalan adalah diri kita sendiri ni, Cik. Adakah kita ni berusaha tau untuk bersama, untuk masuk dalam kelompok Taifah Mansurah tu, untuk menyebarkan kebenaran, ataupun kita sendiri meninggalkan kebenaran tu. Itu yang perlu kita risaukan. Jadi insya-Allah kita sama-sama ambil peluang masa yang ada, kita ambil melalui proses-proses tarbiyah yang Ustaz cakap tadi, sepatutnya untuk kita terus berada dalam suasana membina Taifah Mansurah ni nanti, insya-Allah, Ustaz. Okey, baik, terima kasih. Okey, terima kasih Brother Ki. Jadi kita dah dengar sikit perkongsian daripada kita punya moderator. Jadi saya pun nak tambah sikit, cuma nak ulang-ulang lah walaupun Ustaz dah sebut sendiri dalam tajuk minggu ni pun berkenaan dengan hakikat berada dalam Taifah Mansurah. Jadi kita suka tak suka, kita kena cari Taifah yang untuk kita bersama-sama lah dengan sahabat-sahabat untuk kita membina JDT ni lah, insyaAllah. Kena mulakan daripada sekarang. Kita dah tak boleh lagi bersorangan apa semua, sebab kita dah semakin hampir dengan fasa kemuncak, fasa keempat sebelum kita mencapai kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu sedikit daripada saya. Sebelum kita tutup, kita nak jemput Ustaz untuk bacakan doa seperti biasa, insya-Allah. Panjangkan doa kita ni untuk semua ahli keluarga kita, terutamanya mereka yang telah tiada. Kita jumpa Allah supaya mudah-mudahan mereka juga diberikan keampunan dan diberikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ista'mat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa wahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasikallahumma rabiha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bifaidil iman bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya muqallibal qulub a'inniku ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik la ilaha illa anta subhanaka. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minas siddiqin wa syuhada'i wa salihin,
Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atmim lana wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih Ustaz atas bacaan doa tadi. Jadi jangan lupa terus menyokong kami di Sembang Konspirasi Ansar Malaysia. Semua viewer dijemput untuk follow kami di FB dan juga Instagram atas nama Ansar Malaysia dan juga subscribe Ansar TV di YouTube. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Sembang Konspirasi, relax tapi berisi, insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita, program kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.